A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara yang disegani, dan atas kesudian Al-Fadil Ustaz untuk bersama jemaah Gema Nur Iman mentadabbur surah Ali Imran di platform Google Meet ini, yang berusaha Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengerusi Gema Nur Iman beserta barisan tadbir urus Gema Nur Iman yang berdedikasi sebagai tulang belakang penganjuran kuliah-kuliah di Gema Nur Iman, yang dialu-alukan lagi dikasihi hadirin pencinta ilmu beserta penginfak istiqamah yang masih sudi untuk bersama mengimarahkan dan memilih Gema Nur Iman untuk yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, bertemu kita lagi pada Ahad Syakban yang pertama bagi tahun 1445 bersamaan dengan 11 Februari 2024 bagi mengimarahkan halaqah ilmu dalam kuliah duha dalam sesi tadabbur surah Al-Imran ayat yang ke-48. Saya pasti kita semua masih ingat tadabbur semalam, jadi tanpa melengahkan lagi masa, kita mulakan halaqah ilmu pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim bagi memohon keberkatan halaqah ilmu kita di taman-taman syurga sekaligus memulakan majlis. Falyatafadhal mazkur ya Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pagi ni kita nak masuk ayat 48, dan kenapa saya pakai bani? Sebab belum mandi, tak boleh nak tunjuk muka. So bear with it. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nabi Isa, anak yang bakal lahir ini, dia bukan sekadar seorang nabi, dia boleh bercakap pada waktu kecil, dia juga Allah ajar. Sejak hari pertama dia lahir, Allah ajar dia tentang Taurat dan Injil. Tentang Taurat dan Injil. Sepatutnya satu orang Nabi, satu kitab. Kan? Satu Nabi, satu kitab. Tapi Nabi Isa dua-dua dia dapat. Taurat dan Injil. Taurat yang pernah dapat pada Nabi Musa, Allah ajar Nabi Isa, dan Allah bekalkan Nabi Isa dengan kitab kedua, Injil. Wow, ini luar biasa. Dua-dua. Dan Allah yang ajar dia. Lafaz Alkitab. Dalam ayat ini, Alkitab wal hikmah wat taurat wal injil. Tidak Kita tengok. Dalam ayat ni, perkataan dalam ayat ni, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Berapa tu? Bukan hanya Taurat dan Injil. Ada berapa tu? Ada 4. Hikmah, kitab, hikmah, Taurat, Injil. So, Allah akan ajar pada Nabi Isa ini
Kan semalam dia dah sampai ayat Nabi Isa bercakap pada waktu kecil dan juga bercakap kali kedua tu kan. Bercakap kali kedua. So waktu bercakap kali kedua itu Allah ajar Nabi Isa Quran. Alkitab dalam ayat ni bermaksud Al-Quran. So bila Nabi Isa dibangkitkan, diturunkan, bukan dibangkitkan, diturunkan semula, baginda akan diajar kitab Quran dan baginda akan beramal dengan syariat Quran. Hikmah maksudnya sunnah. Baginda juga akan diajar dengan sunnah Nabi. Walaupun dia seorang Nabi, dia tidak boleh memakai sunnah selain daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow, ini lain macam. Nabi Isa lain macam. Dia dapat 3 kitab, 1 sunnah. Kena pakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So satu sudah kita lihat, wih hebat Nabi Isa ni. Macam-macam dia dapat. Tapi benda yang lain kita perlu lihat ialah betapa agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mengekalkan apa yang Nabi bawa walaupun turun Nabi yang lain meneruskan legasi baginda. Gitu. Kan? Gitu. So sebab tu dalam ayat ni juga sebenarnya memberi ingatan yang besar kepada kita. Kadang-kala bila orang ni taksub dengan guru dia. Orang kita ni bila taksub dengan guru dia mimpi kata bawa ajaran yang baru, bawa ajaran ini dan itu, diikut. So dia pakai pendapat guru dia. Dia kata ilmu dan darjat guru dia ni sudah terlalu tinggi sampai tak perlu ikut syariat. Itu kan gila. Nabi Isa ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi kot. Moga kita dan anak cucu kita terselamat daripada diselewengkan akidah yang dibawa oleh golongan-golongan yang tak betul ni. Gitu. So ya'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, itu kelebihan Nabi Isa. Dan kemudian apa lagi ayat seterusnya? Wa rasulan ila bani Israel. Dan dia juga, ini kelebihan seterusnya, sifat ketujuh, wa rasulan ila bani Israel. Dan dia juga merupakan rasul kepada Bani Israel. Ayat berapa? Ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia menjadi seorang rasul kepada Bani Israel. Ayat ini juga jelas. Dia jadi rasul pada Yahudi. Bukan pada orang Rom. Yang sembah dia, jadikan dia Tuhan. Siapa? Orang Rom. Yang angkat dia jadi Tuhan siapa? Bukan bangsa Yahudi. So rupanya orang-orang Kristian sekarang ni, dia sudah tersasar terlalu jauh. Allah bagi tahu Nabi Isa ini rasul kepada Bani Israel. Bukan rasul kepada orang Melayu. Bukan rasul pada orang Cina. Bukan rasul pada orang India. Tidak. Yang jadi rasul pada orang Cina, orang Melayu, orang India ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sahaja. Maklumat ini kita beritahu tak pada kawan-kawan Kristian kita? Kan? Sebenarnya ada banyak maklumat yang kita boleh kongsi kepada mereka supaya mereka boleh berfikir dan sedar. Iyalah. Dolin ni maksudnya keliru. Orang sesat ni bukan dijauhi. Orang sesat ni kita kena tunjuk. Kan katalah Intan. Selalu kena Bonda Rosniati je. Ni kali ni Intan lah. Katalah Intan sesat. Nak pergi ke Juaseh. Tak jumpa jalan. Nak pergi Juaseh. Tak jumpa jalan. Dia duduk pusing-pusing dekat Bandar Pahang tu. Bandar Kuantan. Aku nak pergi Juaseh ni. Tapi tak tahu mana jalannya. Nak rujuk map. Handphone habis bateri. So dia pergi ke petrol station terdekat. Tanya. Tak pergi Juaseh jalannya mana? Kan ternyata kita tengah sesat. So adakah orang yang sesat ni kita gelakkan, kita jauhi? Pada kau lah cari jalan dan kau sesat. Nak macam mana? Tidak. Kita kena tunjuk. Orang sesat ni dia tak tahu. Berbeza yang maghdub. Maghdub ni dimurkai. Allah marah dia. Allah marah dia sebab kesalahan dia. Yang satu lagi ni sesat. Sesat ni kita kena tunjuk. Kena guide dia. Kena terangkan. Gitu. Seorang Kristian ni jangan kita pinggirkan. Kita tunjuk. Kan. Tak apa, lepas ni Yuzra pula. Yuzra, tak apa. Tadi Intan, lepas ni Yuzra. Kau tunggu. So, warasulan ila Bani Israel. Dan dia jadi Rasul kepada Bani Israel. So, maksudnya, tim tu namanya. Kau tunggu tim. Ayat ini menjadi dalil bahawa Nabi Isa dia jadi Nabi kepada a specific group. A specific group. So dia memang tak patut untuk diangkat oleh orang lain. Claim, ini Tuhan kami, ini Nabi kami. Tak boleh. So, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ini kata-kata Nabi Isa waktu mak dia tunjuk dia. Tu kelebihan yang ketujuh, wa rasulan ila Bani Israel. Kemudian Allah terus quote kata-kata Nabi Isa waktu dia dalam gendongan mak dia tu. Hari pertama dia lahir. Hari pertama kita lahir, cuba ingat-ingat balik. Hari pertama kita lahir, apa perkataan yang kita sebut? Kan? Hari pertama kita lahir bila? Berlaku 10 Januari. Apa perkataan pertama yang aku sebut? Entah, aku pun tak tahu, tak ingat. Ini Allah quote perkataan Nabi Isa. Hari pertama dia lahir. Sebagai bukti dia seorang Nabi pesuruh Allah menjawab tuduhan-tuduhan daripada kaum dia. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kamu dengan membawa tanda dari Tuhan kamu. So Nabi Isa bukan datang tangan kosong, tapi bawa tanda dari Allah. Dan bila baginda datang dengan bawa mukjizat,
Baginda tegaskan, ini datang dari Allah, bukan aku punya. Aku tak boleh nak buat mukjizat. Ini datang dari Allah. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Patutnya setiap kali kuliah saya kena ucap, apa yang saya sampaikan ni semua datang dari Allah, ilham dari Allah, bukan keupayaan saya. Saya tak tahu apa-apa pun tentang tadabbur ni, tentang ayat Quran ni, tentang maksudnya. Allah yang pandu, Allah yang lorong, Allah yang guide. Beri keupayaan, saya bercakap dengan lancar. Beri ilham, okey, rujuk kitab ini, rujuk web yang ini, rujuk pendapat orang ni, rujuk tafsir orang ni. Allah yang bagi. Saya deliver je. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. So yang hebat tu Allah. Bukan Nabi Isa. Yang hebat tu Allah. Bukan kita. Min rabbikum, dari Tuhan kamu. Dan inilah bentuk kekeliruan penganut Kristian. Mereka keliru disangkanya Nabi Isa tu ada kuasa. Nabi Isa tu ada kuasa luar biasa. Punyalah dia tu ada kuasa, boleh hidupkan orang mati, boleh baikkan orang sakit sopak, main-main dengan plastisin, buat bentuk burung, hidup burung tu, hidup. So, bila kaum dia tengok mukjizat Nabi Isa macam tu, diangkat jadi Tuhan, diangkat sebagai anak Tuhan. Tu bila tak kenal mukjizat, maka kita akan mengkagumi mukjizat, bukan yang mengurniakan mukjizat. So kita kena kenal pasti siapa yang patut kita kagumi. Kita baru saja melepasi Isra' Mi'raj. Kan, aku tak sentuh lagi kan Isra' Mi'raj tahun ni. Belum kan? Kita baru saja melepasi Isra' Mi'raj. Sepanjang minggu Isra' Mi'raj hari itu, yang kita banyak dengar dan banyak diceritakan tentang perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi. Malah ada yang meletakkan tajuk Perjalanan Agung Nabi. Kenapa meletakkan agung kat situ? Nak tunjukkan hebatnya perjalanan tu? Okey. Sekarang ni, siapa yang hebat? Perjalanan itu ke? Atau Nabi yang hebat ke? Atau Allah yang hebat? Kalau kita kata Allah yang hebat, sepanjang kita cerita tentang Isra' Mi'raj, ada tak sebut Allah? Atau kita sebut tentang Nabi saja? Nabi pergi situ, Nabi pergi sini, Nabi naik buruk, Nabi ikut Jibril, Nabi nampak itu, Nabi nampak ini. Allahnya mana? Kan? Sebab tu ayat pertama surah Isra' tu, Allah mulakan macam mana? Subhan. Hebatnya Allah tu. Subhan. Maha suci Allah. Hebatnya Allah yang menjalankan Nabi. Allah letak dia dulu. Subhan tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah letak dia dulu. Supaya bila kita bercerita, kita meletakkan kehebatan tersebut kembali pada Allah. Bukan mengagungkan Nabi dalam bentuk yang bukan-bukan. Gitu. So, bila ditanya kepada para Nabi,
Jawapannya begini. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang bawa tanda dari Tuhanmu, bukan aku punya. Nabi SAW juga datang dengan begitu. Aku datang ni bawa peringatan dari Tuhan, bukan dari aku, bukan aku punya. So kita kena belajar sesuatu daripada pernyataan-pernyataan ini. Apa yang kita ada bukan kita punya pun. Semua dari Allah. Jika tidak tuan-puan, kita akan syok sendiri. Akan jadi keras hati. Tidak akan sensitif. Sensitif tak bertempat. Sensitif macam mana? Bila anak kita buat apa-apa kan. Katalah anak kita mula ngerokok. Isap rokok. Kantoi. Mak bagi kau duit untuk engkau belanja dengan baik. Ini yang kau buat sampai hati kau lukakan mak. Lepas tu kita makan pun tak lalu, apa pun tak lalu. Sedangkan yang beri rezeki kan Allah. Dia yang salah guna. Kenapa kita perlu bersedih? Dia buat salah. Penat-penat mak cari kerja. Mak kerja cari duit. Duit tu pun Allah yang bagi. Dia yang menjerumuskan diri dia. Tak payah saya sedih. Bukan klaim atas diri kita. Tak. Ini Allah beri rezeki baik halal untuk engkau. Engkau guna kepada jalan yang salah. Kau buat benda yang haram. Patut ke? Barulah berbekas, berkesan di benak anak tu. Sebab perbandingan antara halal dan haram. Bukannya main sentimen emosi. Tak gitu? Kan? Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang bawa tanda dari Tuhanmu. Anni akhluqu lakum minat tini kahi'atit thair. Aku boleh buat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Ni Nabi Isa terangkan satu persatu mukjizat yang dia dapat. Pertama, dia main plastisin tanah liat, boleh buat bentuk burung. Kita buat bentuk burung guna origami. Pernah kita guna tanah liat buat bentuk burung? Tak jadi burung. Tak jadi burung. Kita mungkin buat bentuk apa? Lembaga seekor burung. Lembaga seekor burung. Adalah mirip-mirip macam burung. Tak, ini bentuk burung. Menyerupai burung. Dengan kata lain, kerja tangan Nabi Isa ni teliti dan halus. Teliti dan halus. Kita mampu buat guna poligami je. Origami. Poligami pula. Origami. Tersalah sebut lah. Kerja tangan Nabi Isa ni, dia halus. Dia buat bentuk burung. Kemudian fanfukhu fihi fayakunu tayram biiznillah. Kemudian aku tiup. Bayangkan tuan-puan, Nabi Isa buat bentuk burung. Kemudian dia kata apa? Aku tiup. Lalu dia jadi burung sebenar. Hidup. Tapi di hujung tu Allah, dia kata apa? Biiznillah. Dengan izin Allah. Semua tu dengan izin Allah. Saya tahu ada antara kita yang mungkin
ada menerima ilmu-ilmu mengubat. Kan? Biasanya mak-mak lah yang ada ilmu mengubat. Jadi apa nama dukun kat kampung. Baca itu, baca ini, dia sembuh. Orang sakit mata dilap matanya boleh sembuh. Orang kerasukan ke, meracau ke, dia hembus, jin tu boleh lari. Kan? Ada. So, daripada ayat ni kita boleh belajar. Bila kita buat, setiap kali kita buat, kita hembus, kita sembuh ke, kita lap ke, apa sahaja. Susuli perbuatan tu dengan biiznillah. Semua ni dengan izin Allah. Sama juga macam suap ubat tu. Suap ubat, bukan ubat tu menyembuhkan. Biiznillah. Ini dengan izin Allah dia sembuh. Tu biiznillah tu penting dekat ujung tu. Sebab semua yang terjadi dengan izin Allah. Kena sebut. Kerana dalam Injil sekarang, mereka buang lafaz biiznillah ini. Maka orang-orang Kristian sangka yang Nabi Isa tu ada kuasa. Kita kena tanam. Kita tak kena biasakan diri. Kena tanam bahawa apa yang kita buat, kejayaan yang kita capai, apa saja. Makan kenyang biiznillah, dengan izin Allah. Kita makan tak kenyang-kenyang, lapar. So Allah tak izinkan kenyang. Tu biiznillah tu kena lazimi. Ini nasihat untuk aku lah ni, tak sebut. Kena sebut biiznillah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jangan tertukar dengan insya-Allah. Ni biiznillah. Dengan izin Allah. Ku buat ni biiznillah. Dengan izin Allah. Buat ni jadi biiznillah. Supaya tak timbul rasa ujub tu. Wih, hebatnya aku. Apa beza insya-Allah dengan biiznillah? InsyaAllah ni kita sudah beri komitmen. Berjaya atau tidak bergantung kepada keputusan Allah. Berjaya atau tidak, itu bergantung pada keputusan Allah. Biiznillah, benda yang berjaya. Buat kek, jadi. Biiznillah. Ini kerana Allah izinkan. Kan? Masak kek jadi, sedap, orang puji. Sampai ketua kampung tahu cerita kita pandai masak kek. Tu kerapkan sebut biiznillah. Biiznillah. Ini semua kerana Allah. Sama macam aku berkuliah ni, kan ramai dah orang sampai ke mana-mana dah sebut pasal Ustaz Nazri. Ni semua biiznillah, bukan sebab Ustaz Nazri, tak. Allah yang beri. Allah yang beri. So daripada kuliah ni lah kita boleh bersilaturahim, kita boleh kenal. Kan? Ke mana-mana pergi kenduri, ada orang tunggu aku. Semalam ada orang tunggu aku, lepas tu aku datang lambat pula sebab jam. Minta maaf lah, minta maaf. Tu biiznillah. Dengan izin Allah. Nak selamatkan diri kita, nak selamatkan amal kita. Kita dapat solat tahajud semalam pun, biiznillah. Kita dapat solat subuh berjemaah, biiznillah. Dan sekarang kita belajar dari Nabi Isa. Wih, hebat kot. Dia main plastisin boleh bentuk seekor burung. Dan dia tiup. Fanfuhu tu, dia tiup. Tahu tak? Fanfuhu ni, perkataan fanfuhu sama dengan perkataan yang Allah guna ketika Allah berfirman, kami ciptakan Adam daripada tanah.
wa nafakhtu fihi mir ruhi, lalu kami tiup padanya daripada roh ciptaan kami. Sama perkataan yang digunakan. Allah tiup roh kepada Nabi Adam, tiup, sama dengan Nabi Isa tiup, dan burung itu hidup. Hui, apa yang dia ada ini, kelebihan yang dia ada ini, memang sangat mencabar akal manusia selama-lamanya. Dan siapa yang pernah yang suka tengok magician buat trik, kan? Orang-orang yang apa? Magician apa? Ahli sihir, bukan, ahli silap mata. Ahli silap mata buat trik tu. Kan bila dia nak keluarkan apa? Rabbit daripada topi, ataupun dia nak keluarkan burung daripada kad. Apa dia buat? Dia tiup. Dia tiup. So perbuatan meniup ini asal usulnya daripada Nabi Isa ni. Yes. Cuba bayangkan kalau Ustaz Nazri boleh hidupkan main-main Palestin pula. Main-main plastisin tanah liat, kok Palestin begini? Main tanah liat buat bentuk ular. Buat bentuk ular, tiup. Ular tu hidup. Oh, disembah aku. Disembah. Lagi hebat dari ayah Pin. Kehebatan. Ini baru satu. Baru satu. Buat bentuk burung, jadi burung sebenar. Kemudian, wa ubri'ul akmaha. Aku menyembuhkan orang buta. Aku menyembuhkan orang buta. Dia pergi Brickfield, beratur orang buta tu. Beratur orang buta tu. Dia sembuhkan. Dia bukannya, macam mana? Bukannya orang tu sakit, buta kerana rabun. Tidak. Ni yang tak ada mata. Buta yang tak ada mata. Buta kekal. Dia sembuhkan. Buta asli. Dia sembuhkan. Wa ubriul akmaha. Wal abrasa. Dan penyakit sopak. Sopak ni apa? Kusta. Kita ada dekat Hospital Sungai Buloh perkampungan kusta. Kusta ni dia satu penyakit yang aku pun tak tahulah detailnya. Pernah dengar lah sekali, lepas tu lupa. Tapi dia tak ada ubat. Cuma boleh di-prevent. Tu ada Irma pernah jadi penginap kat situ. Oh, waktu COVID ingat dia kena kusta. Kusta ni tak ada ubat. Kusta tak ada ubat dan kerajaan beri mereka rumah dan allowance untuk terus hidup penyakit kusta ni. So Nabi Isa boleh ubat penyakit yang tak ada ubat. Tadi penyakit semula jadi yang mustahil untuk diubati. Buta. Kemudian penyakit yang tak ada ubat, kusta. Dan wa uhyil mauta. Aku hidupkan orang mati. Ni lagi hancur lah. Dia hidupkan orang telah mati. Kau ada? Biiznillah. Dengan izin Allah. Kenapa sampai macam ni? Keunggulan mukjizat yang dipaparkan,
yang diperbolehkan kepada Nabi Isa. Kerana itu jam ilmu perubatan pada tahap paling tinggi. Dan mereka memandang tinggi orang yang boleh mengubat. Begitulah kebiasaannya mukjizat para nabi ini berkait rapat dengan masyarakat sezaman. Waktu Nabi Musa, yang paling top ialah sihir. Yang paling top sihir. Zaman Nabi Isa, paling top ialah ilmu perubatan. So Allah beri kesempatan kepada Nabi Isa untuk untuk mengungguli semua kehebatan manusia pada zaman itu. So, adakah kita bila baca ini, kita hanya menanggap, hebatnya Nabi Isa dapat mukjizat macam ni. Bagaimana sepatutnya kita melihat dan reflect ayat ini sampai ke tahap wa'huyil mauta biiznillah. Sepatutnya kita dengan penuh ketundukan dan kesedaran. Ya Allah, kalaulah dengan perkara-perkara yang mustahil pada adat ini, Nabi Isa diberi kesempatan untuk diberi mukjizat. Penyakit-penyakit yang mustahil untuk diubati pada pengetahuan manusia ini, engkau sudi untuk ubat. Maka apalah kiranya sakit-sakit aku ni yang kecil-kecil ini, engkau ringankan bebannya. Kesusahan-kesusahan hidup aku ni. Kita gunakanlah ayat-ayat macam ni supaya kita sedar. Allah lah yang boleh settlekan masalah kita. Sebab Allah boleh bagi mukjizat pada Nabi Isa. Mukjizat yang luar biasa macam ni. Benda luar biasa macam ni Allah boleh beri. Inilah kesempatan kita berdoa pada Allah. Itu yang digunakan oleh Nabi Zakaria. Pada Maryam macam ni Allah boleh bagi. So inilah masa ni untuk aku berdoa. Tak gitu? Gitulah. Itu yang kita perlu pandai mengambil kesempatan. Melihat ni dari sudut apa kepentingan untuk hidup aku. Penting ni, penting. So bila baca ayat-ayat tentang mukjizat terhadap Nabi lain, kita doa, ya Allah, kau ada masalah. Begini kau boleh layan hamba-Mu, layan juga aku begitu. Kan? Wa unabbiukum bima ta'kulun. Kalau tadi tentang penyakit, di awal tadi tentang menghidupkan, kan, boleh mengubat. Ini second part daripada mukjizat Nabi Isa. Aku boleh tahu apa yang kamu makan. Wa unabbiukum bima ta'kulun. Aku boleh bagi tahu tentang apa yang kamu makan. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kamu simpan dalam rumah. Apa yang kau makan, apa yang kau simpan. Nabi Isa boleh beritahu apa yang mereka sorok dalam rumah. Contoh dekat rumah adik Irma. Dia tahu tu apa dalam rumah tu, sorok dalam bantal ke, benda-benda berharga, tebuk lubang dalam dinding ke, bawah lantai ke, apa pun kita buat dalam rumah kita, Nabi Isa boleh tahu. Kau ada? Nak cari barang hilang, senang sangat. Dekat rumah tu, aku tahu tu, disimpan bawah bantal. Bukan itu selalu yang ditiru oleh bomoh-bomoh, dukun-dukun yang belejin.
Kan mulalah dia punya pengikut pentaksub bomoh ni jumpa, "Atok, saya nak carilah saya punya laptop entah letak mana." Itulah kau simpan merata, orang dah ambil. Dah bawa ke Juasih dah. Rumah dia sebelah Pekan Juasih tu ah. Dekat sekolah menengah kebangsaan Juasih tu rumah dia. Nombor 3 daripada kiri. Dia simpan tu dalam dia punya almari. Bilik nombor 3. Tu kes arwah Pak An tu. Kan pergi jumpa jin. Dia kata budak tu yang ambil. Dan sekali Farhan tu yang jadi mangsa. 90 tekapan streka. Hasil daripada pengaruh macam ni lah. Yang bawa ni siapa? Jin. Dia ngaku dengan bomo tu. Tak apa perjanjian dibuat. Tak apa, aku tolong. Aku tahu banyak benda. Aku boleh pergi tengok. Akhirnya, manusia sesama manusia gaduh sampai bunuh. Jin tepuk tangan. Tengok manusia-manusia bodoh ni. Dan di hujung ayat ni, Nabi Isa kata, "Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Semua perkara yang disebut itu menjadi tanda buat kamu. Siapa? Kita yang baca Quran. Allah bukan mahu kita mengkagumi mukjizat. Allah mahu kita mengkagumi kekuasaan Allah. Itu poin utama dia. Inna fi dzalika laayatan lakum. Ini semua perkara yang ada tanda bagi kamu. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Kamu beriman dengan siapa? Dengan Allah. So, tanpa bantuan Allah, dia tak boleh buat apa-apa. So, kalau begitu, adakah kita boleh buat sesuatu tanpa bantuan Allah? Tak mungkin. Maka Allah sedang mengajar kita. Letakkanlah pengharapan, pergantungan hanya pada Allah. Gitu. Dan ada riwayat yang sebut, ada ulama-ulama tafsir yang menyebut bahawa mukjizat-mukjizat ini dapat dilaksanakan dengan bersyarat. Dengan bersyarat. Katalah orang buta nak minta disembuhkan. Maka Nabi Isa, dia kata sebelum buat mukjizat tu, orang tu kena berjanji untuk beriman. Kalau dah baik, beriman. Dia bukan Nabi Isa buat hospital, buat klinik. Klinik pakar mata. Tak. Dia bukan sentiasa buat benda tu, tak. Sesekali je nak buktikan dia benar Nabi. Itu metod dakwah. So, bagi ibu-ibu, mak-mak, kan, bapak-bapak yang ada kelebihan tu. Tak semua orang yang dia punya doa mohon sembuh ini cepat diterima, tak. Kadang kita baca Fatihah untuk anak kita, boleh sembuh dia punya sakit perut. Waktu itulah kita boleh mohon, minta dia berubah. Okay, lepas baik ni nak buat apa? Nak rajin baca Quran? Nak cepat solat? Janji tahu, berubah. Benar beriman pada Allah. Waktu ni lah. Waktu dia tengah desperate mengharapkan dan kita sisipkan dengan nasihat macam tu. Itu yang Nabi Isa buat. Metod dakwah dia. Orang perlu kita minta orang berubah. Benda lain pun boleh. Kan katalah kita pandai masak kita pandai masak lemak cili padi. Sedap.
Lepas tu kita sesekali je masak. Bila ada permintaan. Kadang anak-anak ngidam. Mi, masaklah mi, masaklah mi. Okey, janji kalau mami masak, korang kemas bilik. Gitu. So, dia kena ada metod dakwah macam tu. Bukan main bagi je masak, okey. Mami baik hati, masak. Tak ada timbal balik. Gitu. Kan. Kemudian ayat 50. Lagi 5 minit. Ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan juga aku datang untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku dan untuk menghalalkan bagi kamu apa yang diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini yang diucapkan oleh Nabi Isa waktu kecil. Aku mengesahkan Taurat, aku halalkan apa yang diharamkan. Kenapa Nabi Isa halalkan benda yang diharamkan sebelum tu? Sebab Bani Israel ni banyak kerenah. Benda yang sepatutnya halal, dia tanya begitu begini, akhirnya Allah haramkan. Allah haramkan. Contoh. Nabi Isa datang untuk halalkan kembali daging unta. Sebab ada satu ketika Nabi Yaqub dia tak boleh makan daging unta. Nabi Yaqub dia sakit. Dia tak boleh makan daging unta sebab kesihatan. Macam kita tak boleh makan gula kencing manis. Bukan haram gula tu atas kita. Sebab kita tak boleh makan kencing manis macam tu. Nabi Yaqub tak boleh makan unta. Sebab kesihatan. Atau mungkin Nabi Yaqub tak suka daging unta macam saya tak suka sayur. Kan ada benda yang kita tak suka, ada benda yang kita suka. Bukanlah Nabi Yaqub haramkan daging unta. Tapi bengongnya Yahudi, dia haramkan daging unta atas diri mereka. Tanpa dalil, tanpa panduan, tak ada pun Taurat sebut, tak ada pun para Nabi sebut. Tak. Dia saja buat peraturan. Kami haramkan unta atas diri kami. Datang Nabi Isa menghalalkan semula. Menjelaskan semula. Dan Nabi Isa kata dalam ayat tu sebut ada ba'dun. Wali uhillalakum ba'dallazi hurrima alaikum. Bukan semua yang telah diharamkan kepada Bani Israel, Nabi Isa halalkan, tak. Sebahagian. Ini penting sebab orang Kristian ni, dia kan dolal, dia kan sesat, dia mudah salah faham. Salah faham macam mana? Nabi Isa dah mati disalib dan telah sucikan segala dosa mereka. Jadi mereka kata mereka dah terselamat, boleh buat apa sahaja sebab dosa sudah suci. Itu kan pelik tu. Dia kata Nabi Isa datang untuk menghalalkan. So bila dia mati, kami boleh buat apa sahaja sebab dosa kami akan ditanggung oleh Jesus tu. Kita kena fahamkan tentang dosa keturunan. Kan? Pada mereka semua bayi yang lahir, terus dah ada dosa keturunan ni. Original sins. Bayi lahir, mana ada dosa? Kan?
Dan kemudian wajitukum bi ayatin min rabbikum. Dan aku datang bawa tanda dari Tuhan kamu. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un. Wa ati'un. Dan alang-alang kita habiskan ayat ni. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratum mustaqim. Sungguh Allah adalah Tuhanku. Nabi Isa kata Allah adalah Tuhanku. So dia bukan anak Tuhan. Dia bukan Tuhan. Allah adalah Tuhanku wa rabbukum dan Tuhan kamu semua. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Bukan sembah aku, sembah dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang betul. So jalan yang mustaqim adalah menyembah Allah, bukan sembah manusia, bukan kagum dengan manusia, bukan kagum dengan orang tu, bukan dengan orang ni, walaupun dia hebat, walaupun dia dahsyat, dia boleh hidupkan orang, dia boleh matikan orang, dia boleh buat tu, dia boleh buat ni. Tak, kita sembah Allah, bukan sembah manusia. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini Ustaz ada kelapangan untuk menjawab soalan daripada jemaah? Boleh, 3 soalan. Dibuka 3 soalan kepada jemaah. Silakan. Kenapa 3 soalan? Aku daripada subuh tadi kat sini belum makan, lapar. Nanti sasui. Okay, boleh. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Soalan ringkas. Boleh. Gini dah, kita suka mengaji Quran dah ni. Jadi kita tak baca dalam maksud tadabbur tu, baca hari-hari niat sejuzuk sehari ke. Jadi tak apakah gitu. Boleh. Dan kita tak tengok lah maksud sebelah tu. Maksudnya ni Quran ni ada maksud kan. Ayat betul. dia. Jadi kita tak tengok lah. Kita baca ya untuk sudah sejuzuk sehari ke macam mana. Tak apa, boleh. Yang penting Quran tu dibaca. Sebab lambat laun Allah akan guide kita, pandu kita untuk faham. Yang penting Quran tu dibaca. Hubungan dengan Quran tu perlu terus. Sebab lambat laun Allah akan buka hati kita untuk memahami. Untuk faham. Sebab kita takkan selesa selama-lamanya dengan baca Quran. Pasti akan terdetik. Apa sebenarnya aku baca ni? Pasti. Allah akan lambat laun guide kita, salurkan kita untuk memahami Quran. Teruskan je baca. Jangan risau. Betul Ustaz. Jadi dengan sendiri dah kita jumpa ayat-ayat kan, kita pun tengoklah maksud sebelah. Betul kan? Itulah, kita sebenarnya tidak berpada dengan membaca sahaja. Walaupun mungkin kita duk kata, saya baca je tak tengok terjemahan pun. Ya, tapi lama kelamaan kita akan terdetik juga. Apa sebenarnya maksud yang aku baca ni? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf nak tanya. Macam Saya Nabi maafkan tak apa. macam Nabi Musa, dia menghidupkan manusia dengan lembu. Macam Nabi Isa Ustaz? Okey. Kes Nabi Musa tu hanya satu kali tu je. Allah beri peluang Nabi Isa hidupkan manusia menggunakan lidah lembu, lidah tu yang dipukul pada badan manusia. Manusia tu hidup untuk bagi keterangan dan kemudian mati semula. Manusia itu hidup, bagi keterangan dan mati semula. Sedangkan Nabi Isa, dia beberapa kali hidupkan orang ni. Hidup balik. Benar hidup. Cuma berapa banyak tu tak tahu. Dia adalah sejarahnya. Cuma nanti saya dapatkan sejarahnya waktu bila Nabi Isa menghidupkan orang mati ni. Tapi semua itu dengan izin Allah.
So beza dia, Nabi Isa benar-benar hidupkan, Nabi Musa hidup hanya semata-mata untuk dapatkan penyaksian. Lepas tu orang tu mati balik. Wallahu alam. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. tanya, saya ada satu mak saudara kan, arwah dia. Dia benci satu anak perempuan dia, walaupun budak tu anak dia jaga dia hingga meninggal. Dia suka cakap anak dia haka, maki anak dia semua. Sekarang dia dah meninggal, anak dia macam apalah kan. Tapi sekarang mak saya lah, adik dia. Mak saya tak suka saya dari dulu. Dan dia suka kata saya anak dia haka, walaupun kita buat sikit sekali macam tercampak kain dekat dia kan. Jadi dia kecil hati, dia kata saya nak dah. Saya sedih lah Ustaz. Sedih, amat sedih, dan benda tu mengganggu fikiran saya dan mengganggu kesihatan saya Ustaz. Saya amal ibadat dan mak saya cakap macam tu Ustaz. Sedih hati saya Ustaz. Tapi saya kadang fikir Allah tu lebih maha kaya, Allah tu lebih maha tahu. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Saya takut masalah itu macam mak saya cakap Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey, macam ni. Dalam surah Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala pernah beritahu pada Nabi tentang kes memanggil-manggil ni. Kes ni macam mana? Nabi ada seorang hamba, nama dia Zaid bin Harithah. Nabi layan hamba dia ni macam anak sendiri. Sampailah orang-orang dekat keliling, hatta Nabi sendiri memanggil Zaid bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Sepatutnya bila Nabi panggil Zaid bin Muhammad, dia jadi hukum. Tak gitu kan? Dia jadi hukum. Zaid bin Muhammad dah tentu ini anak Nabi. Tapi Allah punya komen apa? Allah kata, zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu perkataan itu hanya keluar daripada mulut kamu. Tidak menjadikan apa-apa hukum pun. Ini kategori Nabi. Panggil Zaid bin Muhammad. Allah kata tak jadi apa-apa hukum pun. Dia tak jadi anak kamu. Itu hanya mainan mulutmu. Itu hanya omong-omongmu. Jadi selagi mana apa yang kita buat baik, betul. Walaupun mak kita sendiri kata, tuduh, engkau anak derhaka, engkau begitu, engkau begini. Tapi berdasarkan ayat ni, tidak. Itu hanya kata-katamu sahaja. So kata-kata ibu, dia kena selari dengan perbuatan anak. Ibu boleh buat tuduhan yang bukan-bukan. Anak derhaka, anak pukul, pungut, kau ni anak angkat, kau ni bukan anak aku. Kan biasa kalau mak tengah marah, dia panggil anak dia, anak haram, anak luar nikah. Macam-macam dia panggil. Tapi perkataan itu tidak memberi apa-apa maksud, tidak menjadi hukum, tidak menjadikan realiti. Dia akan menjawab pada Allah terhadap apa yang dia keluarkan. Status kita sebagai anak, kekal anak. Tak ada pun label derhaka. Allah tidak mengikut perkataan ibu yang penuh dengan emosi. Tidak. So jangan risau puan. Apa pun ibu kita cakap, dia tidak menjadi sumber hukum. Dia tidak menjadikan realiti. Yang Allah lihat ialah usaha kita. Selagi mana kita boleh patuh, kan, layan mak dengan baik. Ya, walaupun pada sekali itu kita pernah terbuang kain, misal kata, pernah terbuang kain yang kita pun dah pun menyesali, kita benar-benar bertaubat. That's it. Allah Maha Adil. Gitu. So jangan risau. Puan tidak pun dalam kategori apa yang ibu puan maksudkan, tak. Kerana dalam surah Ahzab Allah kata apa? Zalikum qaulukum bi afwahikum.
itu hanya omong-omong dia sahaja. Omong-omong dia. Terima kasih Ustaz. Lega sikit. Sama-sama. Oh, ya betul Ustaz. Kita kadang terapa nak marah. Okay, kita jadi berasa tubik. Lepas tu teman sesal. Lepas kita kata, aku tarik balik lah. Aku kata tadi. Boleh ke tu Ustaz ni? Kita tekan kan. Mana jadi tubik dengan sendiri. Lepas tu ya Allah, aku tarik balik. Boleh kata gitu? Boleh. Oh, Yelah kita kadang bila marah ni kan setan dah keluarkan tanduk tu. So kita akan cakap apa sahaja dan selepas itu baru timbul penyesalan. Dan sebenarnya bukanlah saya menggalakkan kita buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat. Lepas dia buat salah, dia menyesal dan dia bertaubat. Walaupun berulang kali, jangan putus asa daripada bertaubat. Teruskan. Jangan kita kata, aku dah banyak kali dah buat salah ni, asyik taubat. Entah Allah terima, entah tak. Alang-alang. Tak payah taubatlah buat salah je. No, jangan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Teruskan bertaubat. Lambat laun hati kita itu akan semakin lembut. Dan setiap kali kita nak buat kesalahan yang sama, akan ada peringatan baru. Aku tak boleh. Nanti kena taubat lagi. Tak, aku tak boleh buat salah yang sama. Macam tu. Gitu. Wallahu alam. Okay. Dah genap ya 3 soalan. Jadi saya terus tutup ya Ustaz. Boleh? Saya mohon nak. Baik, okay. Alhamdulillah, majlis ilmu kita berjalan lancar dan diharapkan semoga kita dapat kefahaman ilmu anugerah Allah yang membimbing kita di atas jalan yang benar serta jauh dari menjadi hamba yang tersesat. Dengan banyak menghayati, memikirkan dan meneliti isyarat yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Diharapkan juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita segala ajaran dan panduan yang kita dapati dari Al-Quran insyaAllah. Jazakallahu khairan buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim atas ilmu dan tak jemu-jemu meraihkan soalan daripada jemaah. Hanya Allah yang membalasnya. Jazakumullah khairan buat hadirin pencinta ilmu dan penginfak istiqamah di Gema Nur Iman yang memilih Gema Nur Iman sebagai platform tamu-tamu syurga. Namun tak dilupakan barisan pengurusan Gema Nur Iman yang bermujahadah demi penganjuran kuliah-kuliah kita di platform Google Meet ini. Saya mengharapkan kita terpilih lagi bagi mengimarahkan kuliah maghrib pada pukul 8.05 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dalam kuliah berkitab terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Jemaah juga bolehlah periksa atau cek grup WhatsApp dan channels Facebook dan Telegram Gema Nur Iman untuk info kuliah-kuliah seterusnya. Dan saya Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gema Nur Iman, memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dalam menguruskan atau mengecarakan majlis ilmu pada pagi ini. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, sekali lagi saya mohon Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As bagi menutup kuliah duha kita pada pagi ini sehingga kita bertemu lagi, dan saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.